Saya nak minta Datuk Seri panjangkan sikit kerana ini bila kita bercakap soal status Islam di kad pengenalan kita ni, ini melibatkan kita rakyat, khususnya orang Islam, negara kita yang majoritinya 60% lebih dalam negara kita. Saya nak minta Datuk perincikan apa kemungkinan hak istimewa kita yang bakal hilang bila mana tak ada, dipadamkan, dihapuskan. Kita tak tahu, saya tak tahu sejauh mana kesan dia. Ya. Cuma saya kata itu adalah permulaan awal. Yes, permulaan awal kepada agenda. Apabila isi borang, kita masih lagi mungkin taruh Islam lagi setakat ini. Ya. Apa jaminan daripada kajian kepada Islam masih lagi tidak banyak lagi perubahan. Ya, tetapi itu saya kata permulaan. Mungkin selepas ini isi borang tak perlu lagi tulis agama. Mungkin satu hari nanti Melayu ataupun bukan Melayu tak perlu ada lagi dalam kad pengenalan. Bangsa. Dan juga bangsa tu sekarang ada lagi kan? Ada lagi. Mungkin lepas ni kalau boleh Islam tidak ada, apa salahnya Melayu tidak ada? Borang nanti kalau dah mulakan tiada Islam, akhirnya tiada Melayu. Maknanya kita dah tak boleh nak kenal pasti. Akhirnya seperti yang diperjuangkan Malaysia lah. Malaysia. Tiada lagi orang agama persekutuan Islam. Akhirnya tak perlu sebut lagi orang Melayu, orang Bumiputera, orang Cina, orang India, orang Malaysia je lah. Malaysia. Akhirnya itulah kesamarataan yang saya kata yang diperjuangkan oleh mereka. Sebab itu saya katakan tadi, ini mungkin dalam blog saya tulis. Ini mungkin agenda awal ke arah untuk menyamaratakan. Dia bermula secara agenda awal. Kalau rakyat orang kata tak bangkit ketika ini, mungkin lebih lagi. Lebih. Sebab itu saya kata tadi, akhirnya ke arah itu. Okey Datuk Seri. Selain daripada tu, kejayaan yang berlaku di Parlimen untuk yang berpihak kepada pembangkang, dan itu merupakan orang kata kejayaan Ketua Pembangkang dan seluruh blok pembangkang juga. Saya minta, sebab ramai bila saya turun sendiri di bawah, ramai yang tak faham sangat apa yang berlaku pada usul perkara satu, usul pindahan perlembagaan perkara 1/2. Ramai yang mengambil kesempatan di Sabah waktu pilihan raya kecil ni, sandakan menuduh yang pembangkang menyekat keistimewaan kepada Sabah dan Sarawak. Malah pihak kerajaan di Sarawak pun menuduh parti PBB dan lain-lain di dalam GPS juga ingin menyekat keistimewaan dan otonomi untuk negeri Sarawak dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pindaan ini tidak ada keistimewaan langsung pun kepada Sabah dan Sarawak. Pindaan ini hanya gula-gula untuk Sabah dan Sarawak, tetapi tidak ada memberi sebarang makna dan kesan. Ini macam kalau orang kampung kata nak tipu orang Sabah dan Sarawak lah. Itu saja. Kosmetik. Sebab saya dah kata dalam Parlimen, ia merupakan kosmetik, window dressing saja. Tidak ada apa-apa perubahan. Sebab ia hanya melibatkan kepada kepada negeri, perkara 1/2, iaitu tentang negeri-negeri di bawah persekutuan. Kalau perlembagaan asal, dia ada perkara 1/2 ialah negeri-negeri persekutuan adalah semualah negeri-negeri di Semenanjung, Sabah, Sarawak campur semua sekali, satu line saja. Tetapi dengan pindaan ini yang nak dibawa, yang dah dibawa itu lagi, pindaannya dia membuat dua kategori. Masih lagi negeri-negeri persekutuan. Negeri-negeri di dalam persekutuan terdiri daripada A, negeri-negeri di Tanah Melayu, iaitu di negeri-negeri kita lah, Kelantan, Kedah, Pahang semua sekali. B, negeri-negeri Borneo, Sabah, Sarawak. Saya berpandangan itu hanya
membezakan negeri berdasarkan geografi saja, kedudukan geografi di sini, kedudukan geografi Sabah. Tidak ada membawa apa-apa perubahan dari segi keistimewaan, ya. Dia bukan kata kecuali dia kata ada 3 wilayah ataupun negeri-negeri ataupun wilayah di Malaysia terdiri daripada wilayah di Semenanjung, wilayah Sabah, wilayah Sarawak. Then baru orang Sarawak menganggap wilayah ni at par, sama taraf je dengan persekutuan. Itu dalam pemikiran dia orang. Bahawa Sabah, Sarawak sama taraf. Dari segi dengan Semenanjung, iaitu wilayah. Satu wilayah. Apa yang berlaku adalah negeri. Definisi negeri itu tidak ditukar. Tengok dalam definisi, negeri itu masih lagi sama. Tidak ada perubahan pun. Sabah tetap kekal sebagai salah satu negeri di dalam Malaysia, dalam persekutuan. Sabah tetap kekal sebagai satu negeri di dalam persekutuan. Sama saja, cuma beza dari segi kategori. Jadi tidak ada keistimewaan. Sebab itu bila kita berbahas, setiap yang berbahas termasuk daripada BN, termasuk daripada PBB, termasuklah daripada siapa-siapa pun, kita tak kata kita tolak. Kita tidak tolak. Kita kata itu hakikatnya. Kita kata kita setuju dengan pindaan tetapi bersyarat. Okey, syaratnya. Syarat dia mesti jelas tentang perkara 163, MA 63. Perjanjian Malaysia 1963. Ya, betul. Apa-apa keistimewaan kepada Sarawak itu mesti diperjelaskan, dinyatakan secara jelas. Dinyata dalam jelas. Kalau kita tengok dalam Perlembagaan Persekutuan, dia ada satu bahagian khusus untuk satu bab bahagian khusus untuk keistimewaan Sabah dan Sarawak. Masuk kan MA 63 punya perjanjian. Itu lebih menjamin kepada keistimewaan Sabah Sarawak. Ya, clear. Masuk di dalam bahagian Sabah dan Sarawak. Ataupun lebih simple, Ketua Whip GPS Datuk Seri Fadilah misalnya. Dia tak cakap dari segi bahagian. Cuma dia kata dia boleh masukkan dalam perkara 1/2 tu tertakluk kepada Perjanjian Malaysia 1963, negeri-negeri ni ada sekian. Maknanya walaupun di sebelum negeri-negeri pun sama, tetapi tertakluk kepada MA 63, Perjanjian 63. Maknanya itu lebih menjamin. Lebih menjamin tentang apa yang diperjuangkan oleh rakyat di Sabah dan Sarawak sebelum ini. Tapi kerajaan enggan. Kerajaan itulah. Jadi cadangan pindaan tu ditolak, tidak disetujui. Jadi kita kata mesti clear, disebutkan sekali. Bukan kita pindah perlembagaan bukan setiap kali setiap sesi parlimen. Berpuluh tahun kita tak pindah perlembagaan. Jadi ini nak bawa pindaan, kita kata tak perlu terburu-buru. Jadi MA 63 mesti jelas. Yang kedua je kita kata mesti ada jawatan kuasa khas terpilih ataupun special select committee yang terdiri daripada wakil kerajaan dan juga wakil pembangkang. Sabah, Sarawak semua. Sit down, duduk jawatan kuasa itu bincang secara lebih detail. Itu cadangan daripada pihak pembangkang. Daripada kita, pembangkang. Bincang secara detail apa yang perlu dipindah, apa yang perlu dimasukkan, kenapa perlu rushing, untuk apa? Adakah untuk pilihan raya kecil sandakan? Kita kata, kalau tidak, kenapa tidak dibuat selepas select committee membuat keputusan. Select committee boleh panggil siapa saja untuk beri pandangan dan sebagainya. Macam-macam dibincang secara detail. Yang ketiga, kita kata, dulu kita ada tubuhkan jawatan kuasa dibawa untuk melihat secara detail MA 63. Yang Berhormat Datuk Seri Nancy Sukri untuk handle Sarawak. Yang Berhormat Datuk Seri Anifah Haman untuk Sabah. Bincang. And then sudah ada jawatan kuasa dah ada. Dan sebahagian, saya rasa 13 perkara telah pun dilaksanakan. Perubahan-perubahan telah pun dilaksanakan. Dan apabila kerajaan baru ambil alih, dia mengujukkan jawatan kuasa kabinet. Kabinet komiti untuk mengkaji secara detail mengenai MA 63. Kita kata, kenapa tak tunggu rumusan daripada jawatan kuasa kabinet untuk melihat kepada keistimewaan Sabah Sarawak ni? Sekarang ni mesyuarat jawatan kuasa itu masih lagi berjalan. Kita dah pindah di sini. Tiba-tiba besok nak bawa sekali lagi. Tak payah kita kata.
Tunggu dulu jawatan kuasa selesaikan itu perbincangan bersidang. Lepas tu come out dengan cadangan. Mungkin boleh hantar ke select committee pun untuk bincang. Dan yang seterusnya kita kata ini melibatkan kepentingan Sarawak, melibatkan kepentingan Sabah. Kenapa kita tidak beri peluang kepada Dewan Undangan Negeri Sabah dan Sarawak untuk bincang? Ini melibatkan kepentingan dia orang. Dia orang bincang kenapa dalam kita sidang dia orang. Kenapa kita tiba-tiba nak decide bagi pihak dia orang ni? Dia orang kena buat keputusan, bincang. Sebab itu saya kata bagi akhirnya akhirnya perlu ada select committee ni. Jawatan kuasa terpilih. Pandangan daripada Sabah dan Sarawak. Dewan kita bincang. Pandangan daripada jawatan kuasa kabinet kita bincang. Selepas perbincangan barulah kita buat keputusan dan kita bawa di dalam parlimen. Kita kata bawa dalam parlimen untuk pindaan once for all. Kita boleh sokong. Itu cadangan kita. Itu cadangan. Itu cadangan kita. Maknanya tidak ada istilah orang kata menolak usul. Tidak. Kita untuk kepentingan Sabah Sarawak lama dah kita buat. Dah lama dah kita buat. Jadi takkan kita nak tolak. Tapi kita tak nak memperbodoh-bodohkan rakyat di Sabah dan Sarawak yang mengharapkan pindaan ini bawa keistimewaan, tetapi akhirnya yang melibatkan negeri dikategorikan A dan B saja. Hanya membezakan ayat daripada satu potong ayat kepada A dan B. Dari segi kategori meletakkan perbezaan dari segi kedudukan geografi saja. Okey, Datuk Seri. Itu hakikatnya itu sebab orang kata saya cukup bersetuju bila NTH minta untuk satu segmen khas untuk ketua pembangkang, sebab saya tahu dari segi saya sendiri pun kita yang mengikuti secara rapat pun kadang-kadang tak mengetahui keadaan sebenar yang berlaku. Apa yang berlaku yang dikut dalam majalah, berita-berita utama ialah Barisan Pembangkang menolak keistimewaan Sabah Sarawak. Dan bagi kita kajian hari ini agak angkuh. Sepatutnya perkara yang melibatkan kepentingan besar seperti ini bincang dulu. Jangan lihat pembangkang ni akan membangkang secara total. Perkara yang baik kita sokong. Perkara yang baik tidak ada masalah, kita boleh sokong. Tapi patutnya kalau dulu-dulu apa yang kita buat sebelum pindaan perlembagaan dibuat, wakil pembangkang, wakil kajian, menteri yang nak bawa tu akan panggil kita untuk bincang, boleh setuju tak boleh setuju. Kalau kita kata tak boleh setuju, kita beritahu dia. Dan dia tahulah apa keputusannya. Sebab keputusan ini sebenarnya amat berat implikasinya kepada kerajaan. Kalau di negara-negara Commonwealth, ini dianggap sebagai kegagalan. Undi tidak percaya kepada kerajaan. Menganggap vote of no confidence kepada kerajaan. Maknanya kalau ada vote of no confidence, ada dua situasi yang patut berlaku. Yang pertama, bubarkan parlimen. Kerana vote of no confidence, kerajaan tidak mendapat kepercayaan. Sebab itu gagal di dalam parlimen. Yang kedua, sekurang-kurangnya kalau tidak ada pindaan pembubaran parlimen, sekurang-kurangnya the whole cabinet mesti letak jawatan. Yes, tanggungjawab mereka. Sebab kegagalan bukan perkara kecil. Tapi kerana keangkuhan mereka, kesombongan mereka, kata aku yang berkuasa, tak payah bincanglah dengan puak-puak pembangkang ni. Itu yang akhirnya berlaku keadaan. Tapi dari segi sebagai saya nak tarik sikit dari segi sebagai ketua pembangkang, maknanya ketika itu Datuk Seri mengepalai seluruh blok pembangkang. Apa yang Datuk Seri lakukan untuk dalam isu ni? Maknanya adakah ada perbincangan, beberapa siri perbincangan yang tuntas berkaitan dengan orang kata daripada kalangan rakan-rakan GPS, PAS ataupun mana-mana dalam isu perkara 1/2? Kita di pihak pembangkang memang isu besar dan apa-apa perkara yang melibatkan rakyat dan sebagainya kita akan bincang. Kita akan sit down. Dalam kes yang melibatkan pindaan perlembagaan kerana ianya melibatkan Sabah dan Sarawak, yes, kita bincang dengan rakan-rakan daripada Sabah, rakan-rakan daripada Sabah. Apa pandangan mereka, kita setuju. Kita beri penghormatan sebagai di blok pembangkang ni, kita setuju. Sebab seperti saya kata tadi, pindaan ini untuk kepentingan Sabah dan Sarawak. Jadi apabila mereka beri pandangan, of course kita lebih-lebih lagi pandangan yang mereka berikan tu pandangan yang menasabah. Sebab tu saya kata tadi, kalau tak menasabah pun sama-sama pembangkang pun kita tak boleh juga, sebab kita mesti menjadi pembangkang yang rasional, objektif dan sebagainya. Jadi
oleh kerana isu yang dibangkitkan melibatkan Sabah, Sarawak, mereka beri pandangan. Selepas kita berbincang, kita setuju. Kita setuju apabila mereka kata kita berkecuali. Okey, kita berkecuali. Kita berkecuali. Bukan menolak. Bukan tak tolak. Jangan, lepas tu saya kata tadi, jangan tuduh kita tolak. Kita berkecuali. Itu yang digunakan. Maknanya pembangkang menolak. Kita tidak tolak. Kita setiap ucapan kita kata setuju bersyarat. Jadi akhirnya dia tak setuju, dia tolak juga cadangan kita. Kita tak tolak juga. Tapi kalau kita menolak, mengundi tidak setuju, kita berkecuali. Maknanya kita masih boleh terbuka untuk perbincangan. Dan itu jelas menunjukkan kerajaan tidak ada kekuatan untuk mengubah perlembagaan. Orang kata melakukan pindaan. Sebab tu lepas kita berbincang, selepas kita sit down dan bincang dengan Sabah Sarawak, saya dipahamkan mereka berjumpa juga dengan pihak kerajaan untuk memberikan pandangan, dan mereka come out dengan satu cadangan yang memasukkan pesuan ataupun tertakluk kepada perjanjian MA 1963. Dia masukkan, dia tunjuk kepada kita bersetuju. Kalau ini diterima oleh kerajaan untuk pindaan, yes, kita sokong. Tapi tidak diterima. Okey, Datuk Seri, dari segi sebagai ketua pembangkang juga, macam mana kerjasama dan orang kata coordination antara ahli-ahli Parlimen PAS? Pembangkang sebenarnya dua saja parti. Blok pembangkang yang sebenar. Blok pembangkang yang ramai. Ada BN 40 orang, PAS 19 GPS daripada Sarawak, gabungan parti-parti Sarawak, dan juga parti-parti lain yang tidak bersama PH, iaitu PBRS, Parti Rakyat Sabah, STAR, dan juga PBS. Ini yang tidak bersama dengan PH. Jadi dia berada dalam blok pembangkang. Tetapi pembangkang yang sebenar dua saja. BN, PAS. Sebab GPS walaupun dia di dalam blok pembangkang, tetapi dia bukan dalam BN. Ya, dia bukan dalam BN, dan dia bukan dalam PS. Dia anggap sebagai bebas. Dia punya kategori adalah blok pembangkang tapi bebas. Bukan blok pembangkang seperti PAS dengan BN. Tapi walaupun pun hubungan memang rapat. Macam UMNO dengan PAS, BN dengan PAS, memang kita very close. Sebab itu setiap tindakan kita buat secara bersama. Katakan isu yang dibangkitkan, isu apa? Tabung haji misalnya. So kita akan bercakap soal tabung haji, PAS akan bercakap soal tabung haji. Isu Felda, berlaku coordination itu tugas ketua pembangkang lah. Untuk menyelaraskan dari segi apa isu yang dibangkitkan. Okey, beritahu sekarang ni kita isu Felda. Kita bercakap pasal Felda. Orang BN UMNO akan bercakap pasal Felda, orang PAS akan bercakap pasal Felda. Keputusan, kita tak setuju keputusan. Jadi kita mengundi, semua tak setuju. Undi kita dah tolak, ataupun untuk menunjukkan solidariti sama kita, keluar dewan. Semua keluar dewan. Orang UMNO keluar dewan, orang MCA keluar dewan, MIC keluar dewan, PAS pun keluar dewan. Jadi semua perkara kita buat. And then isu yang besar yang perlukan membuat PC, kita buat joint PC. Pemimpin PAS akan bersama. Tak pernah ada ini PC BN saja. Kalau dulu PAS buat PC dia, BN buat PC dia. Now no more. Bila buat PC, saya akan lead PC selaku ketua pembangkang, wakil-wakil PAS akan datang. Termasuk rakan-rakan PAS yang seperti yang berhormat Tuan Ibrahim, Tuan Man akan datang sama kalau ada kesempatan. Taqiyuddin tu sentiasa ada sebagai Setiausaha Agung. Jadi kita sama dalam parlimen. Dari segi pangkat parti mungkin dia lebih tinggi daripada saya. Tapi dalam parlimen kita kira sama saja. Dan saya sebagai ketua pembangkang dianggap sebagai ketua kepada yang lain. Jadi kita bersama. Dan hubungan kita memang begitu rapat lah sebenarnya antara UMNO dengan PAS ini memang rapat.